Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Rosmaini. Hari ini kita akan belajar masih lagi dengan bab 3, kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, so hari ini saya cuma akan fokuskan kepada punca kuasa 3, iaitu menentukan punca kuasa 3. Okey, sebelum bermula, yang ni aktiviti yang saya dah buat dengan pelajar saya tadilah masa Google Meet. Saya buat imbas kembali menentukan kuasa 3. Saya buat permainan bingo. Okey, cikgu-cikgu yang lain pun boleh cuba buat permainan ni, sangat best. Pelajar rasa seronok lah kan. Macam biasa, saya minta pelajar saya untuk tuliskan nombor 1 hingga 9 di kotak. Lepas tu pelajar yang berjaya jawab, dia akan diberi pilihan untuk menentukan nombor. Lepas tu akan adalah pelajar yang akan dapat bingo. Soalan tu saya tak sediakan dekat sini. Cikgu-cikgu bolehlah cari sendiri soalan yang mana yang berkenaan. Kita teruskan dengan menentukan punca kuasa 3 tanpa menggunakan kalkulator. Okey. Sebenarnya tanpa menggunakan kalkulator ni sebenarnya dia nak kita buat jalan kerja lah. Boleh guna kalkulator tapi kita tak boleh terus tulis jawapan. Kita kena ada jalan kerja sikit. Macam tu je sebenarnya. So contoh yang pertama saya ada cari nilai bagi punca kuasa 3 27. Okey, kalau yang dah soalan macam ni, boleh terus tekan kalkulator dulu untuk tahu berapa itu punca kuasa 3 27. Sebenarnya ada cara lain nak kira dengan faktor tu kan, faktor perdana tu, tapi saya tak nak lah. Saya nak terus guna kalkulator terus. So bila kita tekan shift, punca kuasa 2 27 sama dengan kita akan dapat jawapan dia adalah 3. Tapi kita tak boleh terus tulis jawapan dekat situ 3. Tak boleh terus tulis 3 ya, tak boleh. So apa nak buat? Cara dia, okey, cara nak buat dia adalah kita kena tuliskan ni kan, jawapan dia adalah 3. So kita kena tulis 3 darab 3 darab 3 punca kuasa 3. Kita dah tahu jawapan dia 3 tapi kita tak boleh tulis jawapan dia 3 terus sebab soalan dia minta kita cari nilai ni tanpa menggunakan kalkulator. Okey, dah dapat macam ni? Boleh ke terus 3? Tak boleh lagi. So kena buat punca kuasa 3. Ni 3 kuasa 3. Okey, dekat sini barulah boleh potong punca kuasa 3 dengan kuasa 3 ni. Dapatlah jawapan dia adalah 3. Sudah siap. Terus dapat jawapan dia adalah 3. Kita memang dah tahu jawapan dia 3. Kita dah tahu jawapan dia 3. Tapi kita tak boleh terus tulis 3 sebab soalan dia minta kita jawab tanpa menggunakan kalkulator. Itulah. So contoh yang kedua. Macam mana pula kalau soalan tu ada negatif dekat depan? Ada negatif. Okay, so cara dia sama juga. Tekan kalkulator, pastikan shift, punca kuasa, negatif 8 sama dengan. So jawapan yang kita akan dapat adalah negatif 2. Boleh ke terus tulis negatif 2? Tak boleh. So kita nak buat macam mana ni? Okay, kalau jawapan tu ada negatif, so dekat sini dia mesti ada kurungan. So negatif 2 kurungan darab negatif 2 kurungan darab negatif 2 tutup kurungan. Punca kuasa berapa tadi? 3. Okey, dah siap kah? Belum lagi. So buat lagi punca kuasa 3 negatif 2. 3. Okey, dah dapat sini barulah boleh potong dan dapatlah jawapan dia adalah negatif 2. So dapat jawapan dia negatif 2. Okey, dapatlah jawapan sama dengan negatif 2. Okey, good. Dapat jawapan. Dengan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni kita ada
nombor perpuluhan. Okey. So untuk nombor perpuluhan ni boleh terus tekan kalkulator. Sama dengan dapat 1/10. Yang ni kalau guna kalkulator FX 570 ES tu tau. Tapi kalau guna yang biasa, terus boleh dapat jawapan dia 0.1. Okey, dah dapat 0.1 tak boleh terus tulis. So cara dia adalah dengan apa? Tulis dulu 0.1 darab 0.1 darab 0.1. Tak nampak berapa dia. Okey, lepas tu barulah punca kuasa 3. Okey, dah siap ke? Belum. So, punca kuasa 3, 0.1 kuasa 3. Lepas tu buat apa ni? Barulah boleh potong. Potong yang ni, potong punca kuasa 3, potong kuasa 3. Dapatlah jawapan dia 0.1. Dapatlah 0.1. Terus dapat jawapan. Okey, senang je kan? Soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat ni, kita kena tukarkan pecahan ni menjadi pecahan tak wajar. Tukar pecahan menjadi pecahan tak wajar. Ingat lagi tak cara dia macam mana? So, cara dia adalah dengan apa ni? Nampak apa? So, kita kena macam ni. Darab tambah. Okey, yang bawah darab, yang atas tambah. Inilah maksudnya. Negatif dekat depan tu tak apa, kita biarkan dulu. So, negatif 2 darab 27 ni kita akan dapat 54. Yang ni kita akan dapat 54. Okey, lepas tu kita tambahkan dengan 10. Tambah 10 sama dengan 64. So, dapat 64 barulah boleh tulis dekat sini. Barulah boleh tulis 64 per berapa ni? 27. Negatif Ini punca kuasa 3. Okey. Dah dapat sini barulah boleh tekan kalkulator. Tekan kalkulator sekarang. Dan awak akan dapat jawapan dia adalah negatif 4/3. Padam dulu yang ni. Okey. Macam mana kan? Okey. Okey, barulah tulis. Bila dah dapat macam ni, dapatlah negatif 4/3 ni, barulah kita buat apa ni? Dah dapat negatif 4/3, barulah tulis macam biasa. Baru boleh tulis negatif. Cikgu dah cakap kan, kalau ada negatif pastikan buat apa? Letak dalam kurungan. Negatif 4/3 darab negatif 4/3 darab negatif 4/3. Tutup kurungan. Punca kuasa 3. Cantik tak kan? So, sama dengan kali lagi kena tulis negatif 4/3 tutup kurungan kuasa 3 punca kuasa 3 ni. Dah dapat macam ni barulah boleh potong. Potong terus dapat jawapan dia adalah negatif 4/3. Dah siap. Okay. Senang je ni. Cuma tekan kalkulator tapi buat jalan kerja sikit lah. Okey, so kita teruskan lagi dengan menentukan punca kuasa 3 dengan menggunakan kalkulator. Okey, so cikgu ada soalan. Contoh yang pertama, cari nilai bagi punca kuasa 3 21. Dan kita boleh tekan shift, punca kuasa 2 1 sama dengan. Dan jawapan yang kita akan dapat adalah 2.758924176. Panjang lah pula kan? Takkan ambil semua jawapan. So, jawapan ni cikgu minta awak bundarkan kepada 3 tempat perpuluhan. Maksud 3 tempat perpuluhan, dekat belakang ni mesti ada, dekat belakang apa? Selepas titik perpuluhan ni mesti ada 3 nombor sahaja. So, nombor 1, 2, 3.
Dah dapat 3 nombor. Okey, buat satu garisan. Okey, maksudnya kita nak nombor dia macam ni je. 2, 7, 5, 8. Tapi tak boleh lagi, kita kena bundarkan 8 ni. Kena bundarkan. Okey, nak bundarkan dia, tengok nombor sebelah. Nombor selepas 8 ni. Nombor apa? 9. So, 9 ni kaya atau miskin? Kalau cikgu saya cakap, nombor yang kurang atau sama dengan 4, yang tu adalah nombor yang miskin. Manakala nombor yang lebih besar atau sama dengan 5, nombor itu adalah nombor dalam kategori kaya. So, 9 ni lebih besar atau sama dengan 5. So, kaya lah. Bila kaya, 9 ni boleh dermakan 1 dekat apa? Dia boleh dermakan 1 dekat 8 ni. So, tambah 1 lah dekat sini. So, bila tambah 1, 8 ni akan jadi 9. So, jawapan dia adalah 2.759. Dah dapat. Okey, macam tu je soalan dia. Jawapan dia macam tu je. Kalkulator ni kita boleh terus tulis jawapan. Tapi kena bundarkan dululah. Okey, contoh soalan yang kedua pula. Dia minta kita cari nilai bagi punca kuasa 3 negatif 1, 3, 6. So tekan kalkulator. Tekan shift. Punca kuasa negatif 1, 3, 6 sama dengan. Dan akan dapat negatif 5.14256318. Lalu panjang lah kan? Okey. So sama juga, jawapan dia mesti bundarkan kepada 3 tempat perpuluhan. Jadi kita pilihlah 1, 2, 3. Okey, dah dapat 3 nombor. Terus buat satu garisan. Ya Allah, belok. Apalah. Okey. Buat garisan macam tu kan? Okey, padam sekejap. Okey. Okay, buat satu garisan. Garisan dia dekat sini. Baru okey. Okay. Lepas tu, kita tengok nombor selepas nombor yang selepas garisan ni. Nombor apa sini? Nombor 5. Nombor 5 kaya ke miskin? 5 lebih besar daripada atau sama dengan 5. So, dia adalah nombor kaya. Bila kaya, dia boleh derma 1 dekat 2 ni. So, bila dia derma 1, 2 ni akan jadi 3. So, jawapan dia akan jadi negatif 5.143. Dah siap. So, itu sajalah untuk hari ni. Hari ni kita semua belajar macam mana nak menentukan punca kuasa 3. Terus guna kalkulator ataupun tanpa menggunakan kalkulator. Nama je tanpa, tapi kita still guna kalkulator lah. Okay, itu saja. Thanks for watching. Bye. Jumpa next class.